Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat 16, baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu ceraian. Bermula takbiratul ihram, iaitu takbiratul ihram 21 syarat. Takbiratul ihram rukun sembahyang. Kemudian tiap-tiap rukun sembahyang ni ada dia punya syarat-syarat. Ini kalau sebut syarat bagi tiap-tiap rukun. Kita sebut syarat. Itu syarat untuk sah sembahyang. Dahulu dalam kitab kita Hidayatus Sibyan ni. Kemudian kita masuk rukun. Kemudian syarat bagi tiap-tiap rukun. Ada ni. Lepas tu biasanya kalau orang cerita bab pekoh sembahyang ni, dia akan sebut syarat, rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun. Dia gitu. Bukan hanya syarat dan rukun tau. Syarat, kemudian rukun, kemudian syarat bagi tiap-tiap rukun. Barulah naik kepada syarat berjamaah. Naiklah tu. Ada syarat belakang tu. Hak permulaan bicara dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, syarat dulu. Syarat wajib ada 5. Syarat sah ada 9. Di muka surat 8 kita dahulu. Itu syarat sembahyang. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kemudian ada lagi satu dia panggil syarat qabul. Syarat sembahyang diterima. Itu pergi kepada tasawuf keikhlasan. Tapi sebelum nak bicara syarat qabul, syarat tuan terima, syarat sah lah biar kena lengkap. Buat molek sah, nak supaya diterima, kena ikhlas. Tapi kalau syarat sahnya tak cukup, kita ikhlas tak jadi. Buat kena molek dulu, buat kena ikut aturan dulu, baru bicara ikhlas. Ada ni. Macam contoh ginilah, baca Al-Quran tu biar agak betul dulu. Lepas tu baca Quran betul tu ikhlas ke tak? Kena ikhlas lah. Jangan tak ikhlas, tak ada pahala, berdosa pula kita kerana riak bila tidak ikhlas. Tapi baca Quran kena betul dulu. Baca Quran salah. Saya baca salah pun saya ikhlas. Ada orang yang cakap gitu tu. Awak baca Quran comel pun belum tentu lagi ikhlas. Dia balas masa tadarus. Tadarus bulan Ramadan tu lah. Tadarus bulan Ramadan ni untuk orang hok pandai. Tu tadarus bukan kelas kelas nak betul Al-Quran, bukan. Tu kelas nak khatam Quran, majlis nak khatam Quran, majlis nak perhabis Quran bulan Ramadan. Bukan kelas nak belajar hukum hakam Quran. Kerana tadarus ni
Kelas nak ajar hukum tajwid ke? Ada. Majlis nak ajar hukum tajwid tak, majlis nak khatam Quran. Mana orang pandai. Orang ada pandai ni tempat dengar sudahlah. Oh, nak sekali lah. Nak join sekali. Baca hukum 5 putuka bimbo, kita cakap. Bila orang tegur ni, akhirnya merah muka nak marah. Saya baca salah ni, saya ikhlas. Awak baca comel belaka ramai-ramai ni, belum tentu lagi ikhlas tu. Nak menunjuk, pula tahu nak kata dia pandai. Pula dah. Dia baca salah. Kemudian, dia tuduh orang baca betul tu pula. Dia tahmah orang baca betul tu, dah ikhlas pula ni. Buat betul dulu, buat comel dulu. Haji Quran molek dengan hukum. Kemudian, lillahi ta'ala. Ginilah contohnya. Tutup aurah molek. Kemudian lillahi ta'ala. Saya tak tutup aurah pun hati saya baik. Pula dah. Awak tu tudung comel belaka tu. Ikhlas kedak dah tahu. Pula. Ni ada orang-orang gini ni. Kita buat ikut peraturan dulu. Kemudian lillahi ta'ala, barulah diterima. Terima terpanggil syarat qabul, tapi kena lengkapkan syarat sah terlebih dahulu. Kena lengkapkan rukun terlebih dahulu. Syarat bagi tiap-tiap rukun terlebih dahulu, barulah bicara kepada syarat qabul. Kemudian dalam kitab kita mulai dengan syarat wajib. Kena tak mulai syarat wajib tu. Nak pastikan kita ni cukup tak syarat wajib. Cukup, berkewajipan. Kemudian sembahyang mencukupkan syarat sah. Ada panjang lagi kitab kita ni. Barulah pergi kepada rukun. Terdahulu dibilang dulu rukun 13. 1, 2 sampailah yang ke-13 tertib. Kemudian barulah secara satu-satu rukun didatangkan dia punya syarat-syarat dia. Ni lah kita kata mengaji hak permulaan ni. Mengaji permulaan bab hukum semayang. Sebab dalam kitab ni dia tak bicara mana hak sunat-sunat ni. Macam dahulu kita bicara bab wudu contohnya. Dia tak datangkan bicara sunat wudu. Dia hanya datangkan rukun wudu sahaja. Syarat wudu sahaja. Sunat wudu yang ada ulama kata 40 sunat, 40 perkara yang disunatkan. Ada kitab kata 50 perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Tidak didatangkan dalam kitab ni. Tak datang dalam kitab ni. Dia hanya datang hak rukun dan hak syarat wuduk sahaja. Sebab apa? Sebab kira hidayatus sibyan, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Tapi tahu tak sibyan tu mana apa dah? Budak-budak. Kira tu asal makna lah. Tapi tak salah buah makna budak-budak gitu. Buah makna orang yang baru belajar. Mana kalau kita kata kok budak dalam ilmu. Ya budak lah tu. Mana budak ni bukan budak umur ni. Budak dalam ilmu. Dia ilmu ni, dia tak kira umur. Ilmu ni dikira kita tu ilmu tarah mana. Tarah tadika ke, tarah kalau rendah ke, tarah kalau menengah ke. Umur tak kira. Umur tak kira. Umur 60 pun tarah ilmunya tarah tadika. Gimana tadika lah. Umur 60. Pergi nak daftar di tadika. Kejut cikgu. Tu buat bandingan. Ada ni. Mana kalau kita umur tua pun, tapi ilmu kita tu muda, ilmu kita tu budak, ngaji pasal budak lah. Jadi hak ni kira hak permulaan ni. Hak permulaan. Ada pun setakat bilang rukun 13 tu, hak tu ajar kepada budak baru nak ngena tu. Ada ni. Ajar pada budak baru nak ngena. Hak ajar bilang rukun 13. Ada pun untuk maknanya peringkat permulaan hak nak semayang ni. Budak umur 7-8 tahun ni, hak kita wajib ajar dia semayang ni. Kena ajar ni ajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Kena ajar tu. Pada ni.
Hak bilang ukur 13 tu mungkin umur 5 tahun, 6 tahun. Hak tak semayang lagi tu. Hak tak semayang lagi suruh dia ngapal lah 13 rukun. Gitu je lah. Bila umur 7 tahun, kita wajib dah suruh dia semayang. Kena ajar ni. Kena ajar ni. Ni kena ajar. Hak mula-mula. Macam terdahulu, berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Berapakah juzuk hak wajib kita kena niat? Qasad saja, qasad dan ta'ayyun, qasad ta'arud ta'ayyun, qasad ta'arud ta'ayyun, niat imam, niat makmum. Hak ada 4 bahagian kita terdahulu. Hak ni hak asas ni, hak asas. Sekarang ni nak masuk pula pada rukun takbiratul ihram. Ada 21 syarat pula untuk rukun takbiratul ihram. Kemudian dimasuk pula kepada berkaitan dengan syarat qiyam, syarat berdiri. Masuk pula kepada membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Dimasuk pula kepada bermula rakaat itu 4 syarat. Bermula sah iktidal itu dengan 4 syarat. Dia punya susunan dia. Bermula syarat sujud itu 8 perkara. Bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Susunan kitab kita ni. Maka bagi salam itu 9 syarat. Ada ni. Ngaji ni lah. Ngaji hak peringkat permulaan. Kena ngaji syarat bagi tiap rukun. Macam sebut minggu lepas lah, syarat takbir ihram ni banyak, 21. Tapi 21 bunyi banyak, tak usah duk takut lah. Sebab hak 21 ni dia perinci satu sebenarnya. Tapi kalau fikir kok hak nak jaga sangat-sangatnya beberapa perkara lah. Cuma hak lain-lain tu insya-Allah lah ada dah syarat tu. Cuma ada beberapa syarat yang perlu kita kena amati. Hak perlu kita amati. Yang mana terkadang syarat-syarat tu tidak dilengkapkan. Tidak dilengkapkan syarat tu. Sebahagian je lah. Walaupun didatangkan sampai ke 21 syarat. Bunyi banyak oh. Sebab apa? Sebab 21 syarat ni, kalau tak ada satu syarat, tak sah takbiratul ihram rukun, maka tak sah lah sembahyang. Tapi banyak tadilah sebahagian besarnya hak tu hak mudah je lah. Mana sebahagian kecil sahaja yang kita kena amati. Yalah, takbir mestilah berdiri dah. Memang berdiri dah orang tu takbir. Takbir mesti tengah menghadap kiblat. Nak takbir mesti syaratnya masuk waktu. Tu ke mana? Ke takbir lu siap-siap, waktu tak masuk lagi. Lepas masuk waktu barulah baca Fatihah. Ke mana? Tu syarat. Maknanya syarat-syarat. Jadi dahlah dia bilang tu jadi banyak, 21. Berat ni. Banyak ni 21 ni. Tapi dipahalusi satu dipahalusi. Tu je. Hanya sebahagian daripada syarat ni yang kita nak kena amati. Jadi bermula takbiratul ihram iaitu 21 syarat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dinamakan takbir ni takbiratul ihram. Kenapa? Kerana takbir ni mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelum daripada takbir. Ada ni. Perkara tu halal sebelum takbir. Bila kita masuk sembahyang, Allahu Akbar, jadi haram dah. Mana? Sebelum takbir halal makan minum. Lepas takbir haram, batal sembahyang. Makan minum ni kita hanya sebut batal sembahyang. Haram serta membatalkan sembahyang. Kalau sebut kata batal sembahyang, batal kita buat semula. Dah haram serta membatalkan sembahyang. Ada ni. Haram serta membatalkan sembahyang. Sebelum takbiratul ihram boleh bercakap.
Apabila takbir ihram je, haram bercakap serta membatalkan sembahyang. Sebelum takbir bergerak banyak tak ada apa. Kita pergi mari tu kan. Bergeraknya banyak. Bila takbir saja, tak boleh gerak banyak dah. Kalau gerak sekali dua kali tu makruh laginya. 3 kali tu dengan anggota besar haram serta membatalkan sembahyang. Jadi takbir ni mengharamkan perkara yang mana sebelum takbir halal. Tu letak nama takbiratul ihram. Sebut nama takbiratul ihram. Kemudian dalam kitab-kitab dibicara panjanglah. Sembahyang yang dimulai dengan takbiratul ihram ni khususiah kepada ummah Nabi. Hanya ada di syariah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariah ummah terdahulu sembahyang juga, tapi bukan mula dengan takbir. Ada mula dengan tahmid apa semua hak sebelum dah Nabi kita. Sebelum syariat Nabi kita. Yang mana mula sembahyang dengan Allahu Akbar ni adalah syariat ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada yang khususiah. Dimulai takbir, dimulai sembahyang dengan Allahu Akbar. Takbir itu ihram ataupun dipanggil takbir taharrum dipanggil. Kenapa kau dimulai dengan Allahu Akbar? Kerana untuk menghadirkan hati orang yang bertakbir atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas azamah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mula dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duduk hadap, yang kita duduk semayang ni, barulah timbulnya gerun khusyuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nak berpindah rukun je Allahu Akbar. Nak berpindah rukun je Allahu Akbar. Jadi ulang. Sebab apa? Ni, nak menghadirkan gerun dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah syariah ummah terdahulu semayang tidak dimulakan dengan takbir. Syariah Nabi kita dimulakan dengan takbir, hikmah dia. Kemudian bukan setakat mula takbir saja, bahkan berpindah rukun Allahu Akbar, berpindah rukun Allahu Akbar. Itu hikmah dia lah. Hikmah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai sembahyang dengan takbiratul ihram. Mana 21 syarat ni? Iaitu ditakbir dengan bahasa Arab. Kena bahasa Arab lah, jangan ambil bahasa Melayu. Allah Maha Besar kat tangan. Bukan dengan bahasa orang putih, bukan, dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ni bagi orang yang kuasa dengan dia dengan bahasa Arab. Bagi orang yang kuasa dengan bahasa Arab lah. Pada ni. Kalau dia mu'allaf baru masuk Islam, tu dia ada pengecualian dia pula. Ni syarat kena bahasa Arab bagi orang yang kuasa. Dan jika tiada kuasa, jawabnya diterjemah akan dia. Dia kena koma situ lah. Jangan baca serik itu. Dan jika tiada kuasa diterjemahkan. Allah, mana pula jaga tu bahasa. Faham dah ni? Pakai Rumi tak? Rumi dia buat kan ni? Dia buat koma. Dan jika tiada kuasa. Itu dia koma. Isteri kau? Rumi. Dan jika tiada kuasa. Dia koma tak? Tak tahu? Nombor 2. Dia buat nombor. Dan jika tiada kuasa tidak tulis. Mana kita? Ada tu. Nombor 2 tu, dan jika tiada. Jatuh. Dan jika tiada. Betul. Dan jika tiada, koma situ. Koma.
diterjemah. Bukan baca dan jika tiada diterjemah. Nak baca mana gitu. Betul dah. Cuma dia nombor ambil. Dan jika tiada, berhenti situ. Dan jika tiada, koma situ. Jika tiada apa? Yakni jika tiada kuasa dengan bahasa Arab. Jawabnya diterjemah akan dia. Baru betul. Kalau baca seterik, dan jika tiada diterjemah akan dia. Dia tiada diterjemah mana pula? Faham tak ayat? Faham ayat tu? Kalau tak berhenti, kita baca seterik, dan jika tiada diterjemah akan dia. Jika tiada diterjemah, lepas tu kalau tak terjemah nak buat apa? Sekarang ni hak tadi syarat yang pertama dengan bahasa Arab. Takbir ni kena bahasa Arab. Ini bagi orang yang kuasa dengan dia, orang yang boleh takbir dengan bahasa Arab. Sebaliknya pula, dan jika tiada. Berarti situ tiada apa? Tiada kuasa takbir dengan bahasa Arab. Tak kuasa. Sebab apa? Sebab dia baru masuk Islam. Jawabnya diterjemah akan dia dengan barang apa bahasa ada ia. Gitulah. Ada ni. Biasa orang Umi tu dia ada tambah dengan koma apa semua tau. Tak ada koma, jadi pakai baca seterik. Seterik lah tu. Apa benda nak kata tak tahu kita tu. Mana dan jika tiada. Tiada apa sini? Yakni tiada kuasa dengan bahasa Arab. Takkan ni nak royak belaka kitab ni pun. Kitab ni kalau tak ada hazah, tak ada takdir, himar pun boleh faham kitab. Faham tak ni? Di pepatah Arab lah. Mana kitab ni dia kena ada hazah, ada potong, kena ada takdir, kena tambah. Dan jika tiada, takdirnya apa? Pada takdir. Bukan takdir qada qadar tu, bukan ni. Takdir ni kita kena bubuh ayat. Dan jika tiada, kita dengan takdir gini. Dan jika tiada, yakni tiada kuasa dengan bahasa Arab. Takdir dia. Kalau tak ada takdir pakai seterik, itu dia kata himar. Ni himar pun boleh reti baca kitab. Dan jika tiada kuasa dengan bahasa Arab, sebagai contoh kita kata orang baru masuk Islam, nak kata Allahu Akbar tu dia tak pandai. Lepas tu hukum dia macam mana? Orang seumpama ni diterjemah akan dia akan takbiratul ihram dengan barang apa bahasa ada ia. Dengan mana-mana bahasa. Bahasa mana-mana pun boleh. Takbirlah dengan mana-mana bahasa. Janji dia boleh takbir. Walaupun bahasa yang digunakan tu bukan bahasa diri sendiri sekalipun. Macam ni. Kita katalah dia orang Cina. Contoh, dia masuk Islam. Nak kata Allahu Akbar tak boleh. Ni baru ni mula-mula je ni. Bila boleh dia kena bahasa Arab lah mula-mula. Maknanya kalau kita kata kena pakai bahasa Cina. Dia lidah dia sedap nak kata dengan bahasa orang putih. Tak apalah. Apa mana-mana bahasa, bukan syarat bahasa diri dia. Gitu je. Bukan syarat bahasa diri dia. Cuma tak boleh dengan kod bahasa Arab, maka ikutlah mana-mana bahasa pun. Gati Allahu Akbar tu dia. Kalau Melayu kau Allah Maha Besar lah. Ada kau Melayu mu'alaf? Ada tak Melayu mu'alaf? Tak ada tau. Tak tahulah. Takut dia orang Melayu tapi mana? Mak ayah Melayu tapi takut tak ada agama, aku tak ada gitu kot. Tu wallahu a'lam tu. Kemudian terjemah tu pula hukumnya wajib lah tu. Diterjemah akan itu wajib tu.
Diterjemah tu, hukumnya adalah wajib. Kemudian dia kena belajar lah daripada tu. Ni cerita mula-mula je ni. Dia wajib kena belajar. Dia wajib kena belajar sampai kepada boleh takbir dengan bahasa Arab. Hak ni, hak mula-mula ni. Sebab apabila masuk Islam, kebetulan waktu semayang ada, kita kena suruh semayang dah. Semayang macam mana, turut-turut orang sudah lah mula-mula. Dah tu bunyi Allahu Akbar tu, hak bunyi kuat tu imam mula-mula tu, awak boleh kata dah Allahu Akbar. Dia nak terang kata, tak kuasa, tak boleh. Allahu Akbar ni kalau bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Kalau kamu tak boleh nak sebut Allahu Akbar, kamu kata ikut bahasa yang kamu reti. Gitu je lah. Lepas tu masuk je semayang, sampai di Fatihah. Kalau takbir pun tak boleh, Fatihah lagi tak boleh. Fatihah kalau tak kuasa macam mana? Diterjemahkan, tak boleh terjemah. Patah terjemah itu ayat Quran. Lepas tu macam mana? Dalam kitab tak kuasa dengan baca, dengan Fatihah bahasa Arab, disuruh tukar kepada baca surah lah, mana-mana surah pun. Kalau Fatihah tak boleh, surah lagi tak boleh. Pada ni. Kalau surah tak boleh, tukar kepada zikir. Zikir. Tak boleh juga. Maka dia kena diam qada Fatihah. Tapi nak terjemah tak boleh. Tak ada terjemah tu. Tidak sama dengan takbiratul ihram. Jika orang tu tiada kuasa, maka wajib diterjemahkan dengan apa-apa bahasa. Adapun Fatihah, tak kuasa nak baca Fatihah, ganti dengan surah. Surah lagi tak boleh, ganti dengan zikir. Zikir pun tak pandai, maka diam. Dia tidak ada terjemah. Kalau bacaan Fatihah. Jadi dia berdiri sudahlah. Sampai masa imam berpindah rukun kepada rakaat, dia berrakaat je teruk. Gitu je. Ada ni. Maknanya bagi orang yang baru masuk Islam. Mana susmail lalu dah. Susmail lalu dah. Kemudian lepas dia tu kena belajar sungguh-sungguh dah lah. Kena belajar sungguh-sungguh lepas daripada tu. Tapi nak ceritanya, semayang lalu dah. Mana walaupun kita kata, dia nak kata Allahu Akbar pun tak boleh. Tak boleh pun, dia kena semayang lah. Tak boleh kata Allahu Akbar. Wajib dia takbir dengan bahasa dia. Gitu je lah. Ada ni. Bukan kata nak semayang nanti dulu, kena masuk kelas apa. Tak. Masuk kelas tu wajib. Kemudian tu, dia atas kafir ni, dia wajib. Tapi orang kafir, atas orang kafir yang masuk Islam ni, dia wajib belajar. Tapi mereka tak tahu hukum hakam lagi. Masa tu belajar apa, pihak bertanggungjawab lah kena tu. Ada ni, dia masuk Islam, dia pun tak tahu apa kewajipan dia, apakah perkara yang wajib dikenai, dia pun tak tahu. Jadi hal ni menjadi kewajipan besar kepada mereka yang bertanggungjawab. Mereka yang bertanggungjawab lah kena tu. Lepas tu dia ada kelas untuk saudara baru gitu dah. Dia ada buat kelas-kelas apa semua apa. Itu kewajipan kepada pihak yang berkuasa. Sebab mu'allaf ni dia tak tahu pun apa perkara yang wajib mereka tahu. Sebab dia baru masuk Islam. Cuma atas orang Islam lah pula. Tapi nak ceritanya, ketika nak takbir dengan bahasa Arab tak kuasa pun, dia kena semayang dah. Lepas tu wajib diterjemahkan takbir dengan barang apa bahasa ada ia. Itu syarat yang pertama. Kalau Rumi dia ada dia buat dua dah situ deh. Jika tiada kuasa tu syarat yang kedua. Lepas tu akhir sekali di bawah tu syarat yang ke-21. 21 akhir sekali di bawah. Jadi situ bilang dua dah. Dah banyak sungguh jadinya. Saya ingat ke hak dua ni dan dengan lapah bahasa Arab. Ingat situ yang kedua. Sebab hak Jawi ni tak ada nombor. Dia cuma tulis dengan 21 syarat. Iaitu 21 syarat. Lepas tu dia pun straight. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 tidak tulis.
Jadi saya ingat ke nombor 2-nya, dan dengan lafaz Allah. Ingat tu. Nombor 3 dah situnya. Oh, banyak sungguh lah. Situ you pun 2 syarat dah. Dan dengan lafaz Allah. Dan tu atau pada kata dengan bahasa Arab. Dan ni dan ditakbir dengan lafaz Allah. Itu satu syarat. Dan dengan lafaz akbar, dan dengan tertib antara keduanya. Itu syarat lain-lain belaka tu. Jadi 21 sungguh lah. Dengan lafaz Allah. Asma' Tuhan banyak 99. Boleh dia tak guna asma' lain. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahim Akbar. Tak boleh. Syaratnya kena lafzul jalalah Allahu Akbar. Nak tukar kepada Ar-Rahmanu Akbar. Sebab apa? Sebab Allah tu asma', nama bagi Tuhan. Ar-Rahman pun asma', nama bagi Tuhan. Kita tukar, jangan pakai Allah sajalah. Kita pakai tukar asma' Tuhan hak lain. Tak boleh. Syaratnya kena lafaz Allah. Kena lafaz Allah. Sebab apa? Sebab Nabi bertakbir dengan Allahu Akbar. Nabi bertakbir dengan Allahu Akbar. Nabi menggunakan asma' lafzul jalalah Allahu Akbar. Dan Nabi suruh semayang, sallu kama ra'aitumuni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku semayang. Jadi Nabi semayang takbir dengan Allahu Akbar. Maka tak boleh nak tukar lain lah. Walaupun asma' Tuhan ada 99, bukan hanya Allah saja asma' Allah, asma' Tuhan. Dia kita ni apabila sebut ni apa orang ni kena bergaluh lah. Dengar kot luar dia jadi pasal lain. Dia ceramah mana dia kata Allah bukan Tuhan. Kejut orang dengar. Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Oh, iyalah. Dia kata Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Tuhan ni mana? Zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, itu Tuhan. Tuhan ni az-zat al-wajibul wujud. Tuhan ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Itu Tuhan. Nama, tu biarlah nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Itu asma', nama. Tapi kita ni jadi Allah tu jadi Tuhan. Akhirnya Ar-Rahman nama bagi Allah, Ar-Rahim nama bagi Allah. Betul gitu? Tak. Ar-Rahman Ar-Rahim nama bagi Tuhan sebagaimana Allah nama bagi Tuhan. Tapi kita cakap kadang-kadang Ar-Rahman nama bagi Allah, Ar-Rahim nama bagi Allah. Allah tu nama juga, Ar-Rahman tu nama juga, Ar-Rahim tu nama juga. Nama bagi Tuhan, zat yang wajib ada. Tapi kita tak lah. Allah tu lalu dah Tuhan, dah nama dah jadinya. Dan kalau Allah tu nama, kenapa kita sebut Ar-Rahman nama bagi Allah? Kenapa sebut gitu? Ar-Rahman nama bagi Tuhan, Ar-Rahim nama bagi Tuhan. Macam mana Allah nama bagi Tuhan, baru tu. Tapi tak kata salah nak cakap gitu. Mana ceritanya kita ni, Allah ni kita lupa bahawa Allah ni nama. Jadi sekarang ni Nabi takbir dengan Allahu Akbar. Jadi Nabi menggunakan lafzul jalalah, asma' Allah ketika takbir. Kalau kita nak tukar hak nama lain, tak boleh. Kena buat sebagaimana hak Nabi buat, hak Nabi kata. Nabi takbir dengan Allah, maka Allah je lah. Nak tukar Ar-Rahmanu Akbar tidak sah. Nak tukar Ar-Rahimu Akbar pun tidak sah. Dan dengan lafaz Akbar, dengan lafaz Akbar sama juga. Sebab hak tu hak Nabi takbir dengan Akbar. Nak tukar dah juga dengan mana Allahu A'zam. Tak boleh. Nak tukar tak boleh, kena Akbar juga.
Sebab Nabi kata, iza kumta ila salah fakabbir. Nabi kata, iza kumta ila salah fakabbir. Hadis tu panjanglah hadis tu. Dia hadis tu hadis asalnya hadis orang yang masih usalatah, orang yang ni yang semayang tak betul. Hadis masih usalatah ni hadis khalaq bi rafi'. Ni nama ni masyhur lah. Sebab apa? Sebab hadis tu panjang, keluarlah rukun-rukun semayang. Mari daripada khalaq bi rafi' orang Badawi. Tapi pengajaran daripada yang berlaku pada khalaq bi rafi' selain daripada Nabi pun bersabda panjang berkaitan dengan sembahyang. Nabi bersabda panjang. Tapi daripada khalaq bi rafi' ni dia punya pengajaran. Memanglah hadis tu panjang. Nabi kata iza kumta ila salah fakabbir summa qra ma tayassar ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Dia ni kira sembahyang. Faham tak? Sikit-sikit tak bunyi summa rka'. Summa rka' tu rokok. Sumasjud, sujud. Allah, boleh agak-agak sebut dah sadikan rukun semayang. Rukun semayang. Tak reti bahasa Arab pun bunyi dah. Faham dah tu. Nabi kata iza, ni hadis muttafaqun alaih ni. Hadis Bukhari Muslim. Iza kumta ila salah, apa berdiri kamu hendak sembahyang. Nabi kata fakabbir, maka hendaklah kamu takbir. Anda kena Allahu Akbar, bawa panggil takbir. Allahu A'zam, tak panggil takbir pula. Apa dia kata kena dengan lapah akbar. Nabi kata fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kamu nak baca ayat yang mudah bersama kamu daripada Al-Quran. Nabi tak kata baca Fatihah. Lepas tu mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Baca apa-apa surah pun jadi dah. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i Fatihah lah. Ambil pula hadis-hadis yang lain. Tapi dia Nabi kata summa qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Nabi kata maka hendaklah kamu baca akan ayat-ayat surah yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Bacalah. Tapi Nabi tentukan Fatihah. Nabi tak tentu Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i kita dan jumhur mazhab yang lain tu, dia ambil hadis-hadis yang lain pula cerita berkaitan dengan bacaan Fatihah di dalam sembahyang. Jadi asal khalaq bi rafi' ni, dia orang Badawi. Dia masuk masjid Nabi SAW. Kebetulan Nabi berada dalam masjid itu. Dia pun semayang. Dia semayang, Nabi ada ni. Maknanya kalau dok panda tu tanyalah Nabi dulu. Tapi dia buat panda. Pada ni. Ni saya biasa cerita ni. Pengajaran daripada kisah khalaq bi rafi' yang mana perangai khalaq bi rafi' ni zaman sekarang cukup ramai. Ramai lah. Dia tak panda, dia belagak panda. Belajar tak ambuh. Semayang rajin. Berjemaah ni waktu. Tapi belajar tak ambuh. Pada ni. Ni khalaq bi rafi' ni perangai. Apa panggil? Sombong. Orang berilmu sombong berat dah. Tapi kalau jahil sombong lagi berat. Ginilah orang kaya sombong berat. Apa nak sombong tu rezeki daripada Allah, bukan hak kamu pun hakikinya. Tapi kalau orang miskin sombong ada ni. Orang kaya sombong bukan boleh. Tak boleh. Tapi kalau orang miskin sombong. Orang berilmu sombong tak boleh. Tapi kalau orang jahil sombong. Dia sihat, sombong dia. Tak boleh gitu. Sakit sombong juga. Allah, sombong dia. Dia sakit, orang lain belaka dah tolong dia nya. Orang lain belaka dah buat ke dia nya. Sombong lagi. Sakit terlantar tu sombong lagi. Kan ni? Tu berat lagi lah. Orang segar sombong nak sabar.
Sebab apa? Sebab dia tak perlu pada pertolongan orang segar ni. Tapi bukan kata sombong tu boleh, bukan. Tapi ada juga sebab dia sombong apa? Dari masa dia segar. Tiba-tiba rebah, terlantar. Sombong juga. Jadi Khalid bin Rafi' ni masuk masjid Nabi, dia semayang. Macam cara dia. Nabi tak kata apa. Nabi tak suruh berhenti semayang ke. Dia semayang tu salah. Nabi biarkan sahaja. Walahal semayang salah, dosa besar, mungkar. Nabi kata man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat mungkar maka dia kena tegah dengan tangan, dengan kekuasaan dia. Tapi Nabi tengok mungkar, tapi Nabi tak tegah. Ni ulama istinbat hukum. Hak Nabi kata kena wajib cegah tu, wajib cegah Nabi kata tu ada syarat. Syaratnya jangan macam Khalid bin Rafi' sombong. Dah sombong biar ke dia, dah pandai sangat kau. Tu saya biasa sebutnya tenggok. Tapi kita kata tak erti tenggok sombong lah. Terengganu sebut gong tu. Gong. Sini ada orang gong. Mau orang gong sini ni. Orang gong. Orang gong tu nasi tu lah, bukan orang gong sombong. Mana kalau sebut kata orang gong tu nasi dia gong banyak. Kan? Gong banyak. Mana sebut kata orang gong ni, gong tu nasi dia. Hak sebut gong. Gong masih, gong banyak gitu. Tapi mana kalau kata gong ni, gong tak nasi je. Hak lain tak gitu kan. Gong tu mana apa tu gong tu? Bukan dah, gong tu bonggok ke apa? Dia gong ni atas gong. Dia Terengganu kita ni gong ni bukan mestinya sombong je. Duduk atas gong. Benda tinggi. Bukan kalau kata ni lembah. Bawah, rendah, lembah dia panggil. Atas gong dia kata. Rumah di mana? Rumah di atas gong tu. Tu. Gong tu maknanya tempat tinggi lah. Jangan kata gong tok nasi tu gong sombong. Gong. Tapi kita Terengganu ni kalau sebut kata gong tu sombong lah juga. Dia sebut biasa sebut tenggok. Dia kata Khalid bin Rafi' ni tenggok. Dia sebut gitu. Mana sombong. Lepas tu Nabi biarkan sahaja. Dah pandai sangat semayang. Sudah semayang, Nabi tak kata apa. Tak panggil tak apa. Khalid bin Rafi' pergi berjumpa, menghadap Nabi SAW. Beri salam. Nabi pun jawab salam. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu belum sembahyang. Kamu belum sembahyang. Maknanya sembahyang tadi tu tak betul. Hukumnya tak sembahyang. Dah kalau kata hukum tak sembahyang, maknanya dosa besar sebab sembahyang tidak cukup syarat apa semua. Kenapa Nabi biarkan? Satu. Tu syarat tadi. Nak cegah benda mungkar berlaku depan mata ni, jangan orang tu orang sombong. Sombong biar dia lah, pandai sangat. Kemudian Nabi tak panggil, dia mari sendiri. Kemudian Nabi suruh sembahyang pula. Dah tak pandai. Kenapa suruh sembahyang pula? Ajar lah. Dah, dia berasa dia pandai. Mayang. Pergi sembahyang sungguh. Sesari kedua, mari jumpa Nabi pula. Nabi bersabda dengan sabda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu. Sembahyang kamu belum sembahyang. Dia pergi sembahyang. Mari yang kali ketiga pula, gitu juga. Nabi suruh pergi sembahyang. Akhirnya dia pun mengakulah tak pandai. Baru Nabi ajar. Ni pengajaran besar ni. Hadis Khalid bin Rafi' ni. Nabi ajar tadi lah. Iza qumta ila salah fakabbir sumakra ma tayassara ma'aka minal Quran. Tu Nabi ajar hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim tu. Nabi ajar bukan kerana dia semati kali dah. Kerana dia mengaku tak pandai. Maknanya kalau dia tak mengaku tak pandai, 10 kali pun Nabi takkan ajar. Dah, buat. Sebab tu dia pembicaraan hadis tu. Tadi kita sebut Nabi tengok benda mungkar. Nabi biarkan. Sebab apa? Sebab dia sombong. Nabi tak panggil dia mari sendiri. Berarti kalau dia balik tu, dia akan semayang seumpama tu yang dihukumkan tidak sama sampai bila. Biarlah pandai. Pandai ni.
Faham tak? Maknanya kalau dia sudah semayang, dia pakai balik je, tak mari jumpa dengan Nabi. Makna dia akan mengekali semayang hak bukan semayang tu. Siapa ke bila-bila dah pandai buat kena. Kau ni. Sebab tu kata kalau hak sekarang ni hak tak mau belajar hak semayang, biar dia, tak usah peduli ya. Tengok dia semayang berat, biar dia lah. Orang mengajar dia lari. Bukan lari je, dia buat komang. Alah, bak semayang. Jak budak lagi kita semayang ni. Memang mu semayang jak budak. Tapi mu tak pernah semayang, tak pernah belajar pun semayang. Dia kata dia semayang jak budak. Betul, dia semayang semenjak daripada budak. Tapi belajar semayang? Pada ni. Apa sampai gini? Bila belajar hak semayang, dibuat anggapan siapa-siapa yang belajar bab semayang, dia tak pandai. Kalau dia pandai macam dia, tak payah belajar. Dia rasa dia pandai. Hak belajar tu, hak tak pandai tu, perbetulkan baca Fatihah. Dia tak tahu tak betul tu. Dah kamu, aku betul dah. Dah memperbetulkan bila? Tak ada pun. Ni apa yang gini. Berjemaah 5 waktu. Kadang-kadang diberi peranang dalam masjid kerana rajin, tapi belajar jangan. Hak lain rajin. Leluh-leluh pun rajin. Khidmat pun rajin, tapi jangan belajar. Belajar malas lalu. Mana apa ni? Hati tak ada. Bab belajar tak ada di hati dia. Ini bahagian masing-masing lah. Hakikinya bahagian masing-masing. Tapi nak ceritanya, hak semayang, hak Nabi kata kamu belum sembahyang tu ramai. Bila kamu belum sembahyang, tak ada sembahyang tiang agama, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, letak di mana? Yang pertama-tama ditanya adalah sembahyang di hari akhirah. Kalau sembahyang tu kamu belum, tunggal-tunggik daripada budak sampai ke mati, tapi belum sembahyang. Sebab apa? Sembahyang macam khalaq bi rafi' fa innaka lam tusalli. Kamu belum sembahyang, Nabi kata. Tak ada pahala sembahyang, pahala puasa apa pun tak ada. Sebab tak ada tiang agama. Tak belajar satu hal dah. Kemudian dikira diwak ingat. Tambahan pula ada orang hak ceramah, dah boleh semayang tu, pandailah tu. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Ceramah pun boleh kata gitu. Ni orang ceramah jahil gini ni. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Tu kalau orang semayang boleh kan? Tapi Nabi kata kamu belum semayang. Maknanya boleh reka-reka. Mana dia pandai lah bilangan rakaat berapa tahu hak tu. Rukun 13 ngapa macam kata budak umur 5 tahun tu. Tahu ngapa rukun 13. Tak syarat-syarat rukun? Badan ni. Mana tahulah waktu semayang tahu. Semayang tu zuhur, asar, maghrib tahu. Rakaat semayang tahu. Bilang rukun 13 tahu. Tak ngi tahu lagi setara tu. Waktu mula-mula sangat tu. Ni semayang tiang agama ni. Nabi suruh kita semayang sebagaimana kamu tahu cara aku semayang. Macam mana kita tahu cara Nabi semayang? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Macam mana kita nak semayang sebagaimana Nabi semayang? Kena buka dah kitab lah. Kena belajar. Ni boleh ceramah seumpama tu. Kalau dah pandai takkan boleh semayang. Boleh semayang tu pandai. Ni orang cakap gini, walaupun dia ada title ustaz sekalipun, dia jahil berkaitan dengan hukum hakam sembahyang. Kalau dia tahu berkaitan hukum hakam sembahyang, dia takkan cakap gitu. Dia akan cakap gitu. Siapa-siapa pun. Memanglah dia benda-benda hal lepas kita tak ambil lah. Maknanya masing-masing dengan Allah bertaubat. Tapi kalau jenis hak nak bercerita juga, memang boleh katakan kalau semayang daripada budak sampai ketua, belajarnya kemudian banyaklah hak dia buat tu salah. Hak ni hak beritahu. Cuma dia kadang-kadang beritahu ni nak tahu je lah salah macam ni ijma' ulama' ke tidak, saya kena qada' ke tidak, gitu je lah.
Tapi maknanya dia kata, bila semayang tanpa ilmu, semayang puluh-puluh tahun sekalipun, belajarnya kemudian banyak orang tak betul. Ni. Pada ni. Kat dia. Saya semayang turut-turut orang je. Daripada budak tak pernah tinggal semayang sampai ke tu tak pernah tinggal semayang. Saya belajar kemudian. Hak saya belajar tu tepat dah ke hak saya buat? Ada? Ada ni. Tepat kebetulan tepat belaka? Tak ada. Lepas tu kata nak semayang kena belajar buat takkan jadi. Kita cerita bab rukun niat pun cukup dah cukup cemaking sekali rukun niat. Rukun niat tu pun hak kosok taruk ta'ayyung tu. Tua dah kawannya. Tak pernah pun dengar perkataan kosok taruk ta'ayyung. Tapi rukun niat tahu. Dah juzuk komponen niat hak mana wajib tak tahu. Mana? Sebab tu dia dalam bab semayang ni, kalau orang tu semayang boleh tahu dah dia semayang dengan ilmu ataupun tidak. Dia tahu lah dia. Tak seorang raya lah. Pakai uniform comel dengan jubah dengan serban. Tak belajar semayang gitu. Kalau belajar tak buat gitu. Sebab apa? Dia ada apa? Skill dia. Skill dia panggil tak? Orang belajar, ni cara orang Nabi semayang. Dah kita tulis belakang dah. Sebab tu kata kalau orang ceramah tu dia ada ilmu, dia tak akan cakap gitu. Dia tak akan cakap, kalau semayang mesti pandai, kalau tak pandai tak akan boleh semayang. Tak akan cakap gitu. Melainkan di sini pun jahil berkaitan dengan hukum hakam semayang. Dia hanya ilmu tarah umur 5-6 tahun, ngapa rukun 13. Itu je. Dia sendiri pun tak belajar, nak mengajar sama telah, orang belajar pula dia cuba nak pesongkan. Mana tak payah belajar lah, kamu semayang boleh tu, pandai lah tu. Lepas dia nak ajar apa? Dia ajar tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Dengar sedap aja. Dah, di tempat tu ada dah ajar bab akidah? Tak ada. Ada dah ajar bab semayang? Tak ada. Lepas tu, tasawuf fardhu ain, kita sebut lah. Sebut taubah, sebut sabar, sebut syukur dalam kuliah kita. Tak buat, tak memada sebut sifat lah tu. Kena detailkan. Taubah, detailkan. Syarat dia punya rukun detailkan. Sabar, syukur, kita kena cerita satu-satu. Itu baru fardhu ain. Ni kalau setakat ceramah saja, dan ni saya ceramah ni, saya sebut semua syukur, ikhlas, taubah. Tak panggil ceramah fardhu ain lagi. Tak panggil ceramah fardhu ain lagi. Sebab dia kena detailkan satu-satu sifat tu baru fardhu ain. Kalau kita ceramah semayang puasa, ceramah fardhu ain belum. Hak fardhu ain apa? Ajar syarat-syarat semayang puasa tu baru fardhu ain. Sama juga saya ceramah tak lepas mulut. Sebut semua kena berakidah dengan akidah ahli sunnah. Kena berakidah dengan akidah ahli sunnah. Tak panggil ceramah fardhu ain lagi. Dak, kamu kena ajar apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Atau baru fardhu ain. Sebut saja tak ada fardhu ain. Mana? Dia kata gitu. Ceramah ni fardhu ain ni pasal sebut ni. Sebut syukur, sabar, ikhlas. Dah fardhu ain apa lagi? Tak kenal ilmu fardhu ain sebenarnya. Dia biasanya kalau timbul gini, dia mari daripada latar belakang pengajian sendiri. Kita ngaji pondok, hak penekanan tu pada ilmu fardhu ain memang tekan sangat-sangat. Walaupun pondok sebenarnya tak payah fokus fardhu ain sebab dia kitab belah-belah utis hari daripada pagi pas ke malam. Mana dalam tu ada fardhu ain tapi tu peringat fardhu ain tu peringat. Lepas tu kalau ngaji pondok balik kampung, dia ngaji lama mana pun suruh dia ngajar mula-mula sekali. Allah ajar ni je duk pondok belah-belah tahun, memang kena ajar fardhu ain dulu. Itu kalau pondok tunggu duk tekan fardhu ain, selagi tunggu tekannya ikhlas, belajar biar ikhlas. Ni hak pondok. Ni keikhlasan belajar. Tapi belum bicara keikhlasan belajar, tunggu akan tekan bab asas ni. Sebab duduk pondok ni dia tak ada saing, tak ada ni. Tak ada saing. Kalau duduk tak cukup masa, kena bayar pun tak ada. Kita masuk pondok hari ni, esok nak akad baju nak balik, tak nak kata apa? Betul ya? Sehari. Seminggu, balik seminggu. Ada duduk sebulan, ada duduk 2 bulan. Pada ni. Dia masuk, terima mudah-mudah. Nak keluar mudah-mudah. Pada ni.
Sebab itulah kalau duduk pondok tunggu tekan fardu ain, sebab belum tentu lagi lama mana you duduk pondok. Takut duduk setahun je kan. Maka duduk setahun hari tak fokus fardu ain. Akhirnya duduk pondok setahun fardu ain pun tak lepas. Lepas tu tunggu tekan fardu ain. Ada ni. Sebab dia masa ni atas masing-masing nak duduk lama mana. Nak duduk sampai ke mati pun duduk Mana beranak bercucu pun, beranak bercucu duduk Jadi gitu. Dia tak ada. Nak masuk mudah je terima. Dia tak, anak periksa dulu. Nak masuk pondok boleh? Cek air kencing. Yelah, kadang-kadang masuk pondok ni ada juga jenis nyakit. Nyakit itulah, nyakit dadah apa semua tu ada. Pandai ni. Taklah kata pondok buat syarat nak masuk pondok kena cek air kencing dulu. Nak pastikan awak ni bukan penanggai dadah. Tak ada. Tunggu terima belaka. Dalam tunggu terima belaka tu ada orang masuk pondok berhenti dadah. Ada hak tak tahan lama. Tak tahan lama pergi. Yang ni lagi balik Tapi biasa kalau pondok ni kalau hak betul-betul dia pergi, insya-Allah. Hak betul-betul betul-betul. Maknanya kalau kita kata kat dia tu macam banyak hidup dah lah duduk kampung, tapi Tuhan buka hati dia nak berubah, nak bagi duduk pondok, berhenti sungguh dengar dia tu. Kalau kata Allah ada benda dah, maknanya kok macam banyak hidup dah lah. Ada orang tu dia pergi cek doktor, cek ni ada kena-kena ni. Tiba-tiba doktor kata dia ada dia ada kejut dia hidup pondok tak sekarang. Cek pula kemudian tak ada doktor apa dah salah ke kok mana dah tahu. Tapi kejut kau tu duduk pondok berhenti ada tinggal tu. Mana tunggu tak tunggu tak cek benda gitu. Tapi kalau hok gi tu hanya dihantar, tu tak apa jadi. Tapi tu atas bahagian masing-masing lah. Tapi biasa kalau dihantar gitu, bukan di sendiri yang nak, tak apa nak jadi. Sebab pondok ni atas jagaan diri masing-masing. Tak ada peduli antara satu sama lain. Dia apa? Secara berdikari sendiri-sendiri. Ada ni. Mana tu dah cek. Masuk, keluar. Ada apa-apa. Hak nak berhenti jumpa tegur pun jumpalah. Hak nak berhenti senyap, berhenti senyap. Tegur dah kata apa? Jadi waktu tu guru bila masuk pondok dia tekan fardu ain, sebab belum tentu lagi seseorang tu lama. Selagi tu guru tekannya keikhlasan belajar. Atau pondok, sebab itulah dia fokus pada fardu ain. Kalau hak ngajar tu mari dia pondok, dia akan fokus fardu ain. Tapi kalau hak tak fokus fardu ain, dia ajar ilmu-ilmu yang bukan fardu ain, di hadapan hak belajar tu fardu ain tak mana hala, dia hanya ceramah je akidah ahli sunnah, tapi ilmu akidah tak ajar molek. Semayang hukum sama dak ajar molek. Ikhlas apa dia ikhlas dak ajar molek. Waktu fardu ain ni orang ni sendiri pun ada masalah sebenarnya. Kemudian niat belajar ni pula niat ni untuk masa depan dunia ataupun masa depan akhirat. Dia ada dua masa depan. Kita belajar agama ni niat masa depan dunia ataupun masa depan akhirat. Kalau pondok tekan masa depan akhirat atau dunia, insya-Allah lah. Tapi ada juga orang belajar masa depan dunia, nak kerja, nak makan gaji, itu riak. Belajar tu sudah mempersiapkan tempat dalam neraka Jahannam. Hal tu kena bertaubat molek kalau belajar niat seumpama tu. Kadang hal gini lah, tak bertaubat. Dia belajar pun kerana masa depan dunia, anak-anak cucu pun belajar. Sebab apa? Nanti boleh makan gaji, boleh ada pakar. Walaupun ada gelaran ustaz sekalipun, tapi anak-anak cucu fokusnya masa depan dunia. Sebab dia belajar agama dahulu pun niatnya kerana masa depan dunia, bukan masa depan akhirat. Sebab tu kalau kau faham betul-betul tak kecakap. Kalau semayang pandailah. Kalau tak pandai tak akan boleh semayang. Kadang-kadang orang Islam beriman lah, cuma iman je tak kuat. Ni semua orang jahil belaka ni. Orang Islam beriman lah. Islam lain. Islam warisi ibu bapa. Iman tidak warisi.
Kalau Islam mestilah beriman, cuma iman lemah. Ni orang yang ada masalah asas fardu ain akidah tu sendiri. Kalau tidak, tak kecakap gitu. Sebab apa? Dia kena fokus iman. Kena fokus dalam bab semayang. Lepas tu orang tua-tua dulu, kalau ngajar dua, sifat 20 bab semayang, sifat 20 bab semayang. Fokus lah sifat 20 bab semayang. Sebab apa? Sebab nak pastikan betul-betul beriman. Islam tu kita warisi daripada mak ayah kita. Islam lah kita ni, iman. Lepas tu duk fokus bab semayang. Allah kata duk sejid surah tu, daripada budak lagi duk dengar bab semayang, duk ajar apa lagi? Ajar. Sebab apa? Kita orang lama, dah orang baru mari ya. Ada ni, kan di majlis surau kan umum. Kita orang lama dah kita duduk situ. Kitab bab semayang ni berkitab-kitab dah habis kita ngajinya. Tu kita. Hak baru-baru lah. Hak baru-baru mari lah. Sebab tu dulu sifat 20, lepas tu ajar bab semayang. Sifat 20 ajar bab semayang. Fokus sebab apa? Sebab iman akidah usuluddin, tapak agama. Sembahyang imaduddin, tiang agama. Tu dia fokus tu. Mudah-mudah cakap orang Islam beriman. Boleh semayang pandai. Tu berat belakang tu. Mereka tak ada asas. Jadi pasal macam kholak beropek lah. Buat pandai-pandai. Akhirnya Nabi semayang, kamu belum semayang. Semayang, kamu belum semayang. Sampai 3 kali dia reka. Mengaku tak pandai, apa Nabi ajar? Kan? Tapi hadis hak daripada Khalid bin Rafi' ni hak hukum semayang ni. Tapi kita kena ambil hikmah daripada hak berlaku pada Khalid bin Rafi'. Dan ceritanya sekarang memanglah ramai orang berperangai yang seumpama ni. Dia kena belajar molek. Macam ada kitab kita belajar molek. Rukun, syarat bagi rukun. Nanti masuk berjemaah, syarat bagi berjemaah. Tak, kita kan berjemaah untuk dapat fadilah. Kan belajar syarat di molek. Syarat berjemaah tak cukup. Syarat berjemaah bukan batal sembahyang berjemaah, batal sembahyang tu sendiri. Yang baik. Maknanya kalau orang sembahyang turut-turut, walaupun puluh-puluh tahun sekalipun, bila dia belajar, banyaklah tak betul. Lepas tu nak kita minhaj, hak saya baca hak malam tadi Masjid Putih tu kan, Imam Ghazali kata terkadang seseorang tu bersembahyang dalam masa yang lama, tetapi taharahnya, sembahyangnya, Imam Ghazali kata tidak mendapati sunnah syariat Nabi SAW, dalam keadaan ia tidak mengetahui. Ada. Imam Ghazali kata terkadang sembahyang dalam masa yang lama, tapi taharahnya, sembahyangnya tidak menepati sunnah syariat Nabi, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Sebab apa? Dia tak belajar nak tahu ke mana dia tidak menepati. Belajar barulah tahu. Banyaknya tidak menepati hukum. Nanti Imam Ghazali kata tidak mengetahui. Bila tahunya mati, tak ada sembahyang. Bila tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada haji, tak ada zakat. Tahu bila? Lepas dia mati. Kan? Kita tak apa, Tuhan buka hati boleh belajar, alhamdulillah. Kita kena banyak bersyukurlah. Lepas tu berdoa supaya Allah Ta'ala kekalkan kita atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat takbir lagi dengan lafaz Allah dan lafaz akbar, dan dengan tertib antara keduanya. Kena tertib lah. Kena tertib. Tertib macam mana? Allah akbar atau tertib. Dah tak tertib macam mana? Akbarullah. Tak sah. Akbarullah tak sah. Ada yang tertib. Lepas tu depan tu dia kena mualak. Jangan Allah berhenti. Akbar. Tu putus mualak pula. Sebab apa? Sebab Allahu Akbar, dia kena tertib dan dia kena mualak. Ni tertib ni. Tertib dulu. Sebab nanti kan kita bicara Fatihah, tertib mualak. Kita bicara tasyahud, tertib mualak. Takbir pun tertib mualak. Apa tertibnya? Allahu Akbar. Akbarullah tak boleh.
Salam lain. Assalamualaikum. Boleh. Alaikumussalam. Boleh. Tu salam. Tapi alaikumussalam tu makruh. Salam boleh bertukar. Tapi kalau takbir tak boleh. Dia wajib tertib. Jadi dia tak samalah kalau kita nak pakai dak belajar ke diri tu. Dan kalau kata Allahu Akbar, wajib tertib, nak terbalik tak boleh. Dah salam tak boleh juga. Tak, salam boleh. Assalamualaikum boleh. Alaikumussalam. Tu makruh. Kena. Allahu Akbar, Akbarullah tak boleh. Assalamualaikum. Alaikumussalam boleh. Tak syarat tertib. Tasyahud akhir tak syarat tertib. Tasyahud akhir tak syarat tertib. Kita duduk tasyahud akhir, kita duduk aje. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka. Assalamu alayka pula. Lepas tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Orang duduk sebelah gelisah. Dia kata orang ni orang tak apa nak molek ni, ngamuk tiba-tiba makan nyakit itu duduk sebelah. Ni dah berapa bering dah ni. Apa ni tasyahud ni jadi tokoh bimbo ni. Duduk tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamu alayka. Kata buat dah. Lepas tu at-tahiyah di ujung. Dia tertib sunat tak syarat. Tertib tasyahud akhir sunat. Dia boleh pusing, tak ada apa-apa pun. Jangan buat. Jangan buat. Cuma cerita hukum. Cerita hukum. Takbir, tertib, syarat. Kena Allahu Akbar. Di hadapan tu pula. Muallak pun syarat. Janganlah berhenti lama. Allah. Lama. Akbar. Jangan gitu. Dia biasa ginilah. Biasa orang payah dapat niat tu. Dia tak berhenti tau. Cuma kita tak bunyi tau. Dia Allah. Ada lagi Allah tu dah berhenti tau. Dah akbar. Baru tu. Kadang-kadang tu imam awak panggil gitu lelah nak makmum. Kan ustaz bunyi Allah habisnya. Kita ingat ke dah jadi akbar. Lepas tu ya ke tak? Wallahu a'lam lah. Ke Allah tu panjang sangat. Dan sekarang ni kalau Allah jangan lebih daripada 7 halih 14 harakat. Masih lagi unit ni sah. Ada ni. Tapi mungkin dia tengah panjang tu. Allahu Akbar. Baru bunyi pula. Tu makmum kata tu. Allah bunyi, tengah tak bunyi, akbar ujung baru bunyi pula. Dia hak kata hak putu mualak ni, dia tak ada. Dia Allah bukti sungguh. Lepas tu akbar. Tu. Tak sah sebab apa? Sebab dia tidak ada mualak. Tapi kalau dia Allah tapi mungkin tengah tu jadi slow sikit, lepas tu kuat semula akbar. Tu dia tak berhenti. Cuma masuk Allah tu panjang, jangan melebihi 7 alif 14 harakat dan kecita syarat di hadapan. Jadi di hadapan. Tapi biasa dia tu imam gitu, dia mungkin dia bukan berhenti. Dia bukan berhenti antara Allah dengan akbar, dia tak berhenti. Cuma dia Allah tu panjang, kemudian suara dia rendah tengah tu. Apabila di hujung akbar, baru jelas balik. Mungkin gitu. Tapi makmum akan jadi ragulah. Mana tu imam ni? Jadi maknanya awal bunyi, hujung akbar bunyi, tengah senyap. Bukan senyap sebenarnya, mungkin suara dia perlahan. Tu wallahu a'lam lah. Kan? Orang kata tak ada mualak ni, Allah berhenti betul-betul. Berehat sekejap, akbar. Tu panggil tak ada mualak. Tu syarat dia kena tertib, syarat dia kena mualak. Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu dan ketiadaan mat pada hamzah lafaz Allah dan tiada menggugurkan hamzah akbar dan ketiadaan mat akan ba akbar dan ketiadaan tasydid akan ba akbar dan ketiadaan menambah waw yang sakin
waw yang mati. Tempoh baris antara dua kalimah. Mana? Di antaranya jangan panjang hamzah pada Allah. Allahu Akbar. Tu jadi makna lain tu, tidak sah. Kemudian jangan panjang betul bar. Allahu Akbar. Tu salah belaka tu, salah berat-berat belaka tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu tak ada tu. Biasa nak kena jaganya, jangan memanjang hamzah pada Allah. Jangan memanjang ba pada akbar. Tu kena jaga molek. Jangan dulu Allah dia panjang a. Ataupun Allahu Akbar. Allah dia panjang ba pada akbar. Di akbar alif kaf bera. Akbar lepas ba tu ada alif pula jadinya. Akbar maha besar. Akbar geduk. Geduk. Tahu kena geduk. Geduk kompang. Akbar ni tiflun zu wajin wahid. Hak ada muka sebelah. Kan dia tutup sebelah dengan kulit, sebelah tu kosong. Tu akbar. Kalau kita tengok geduk kopang lah. Kan geduk kan dia bubuh kulit depan sebelah. Sebelah lagi ni kosong. Sama kompang dia bubuh kulit sebelah ni kosong. Itu akbar. Akbar maha besar. Akbar jadi geduk. Jadi kompang pula dah ni. Ni syarat-syarat yang nak kena jaga ketika takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Hak Jawi ni muka surat 26. Hak Jawi muka surat 26. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man kasura kalamuhu kasura saktu. Sakatu dah. Kasura saktu. Waman kasura saktuhu kasurat zunubuh. Waman kasurat zunubuh fannaru aulabi. Artinya, sesiapa yang banyak cakapnya, banyaklah tersalahnya. Dan sesiapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Maka sesiapa yang banyak dosanya, nerakalah tempat yang layak baginya. Riwayat Abi Nu'aim. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini sambungan sifat kecelaan hati yang ke-10. Syarahul kalam, loba atas berkata-kata yang sia-sia. Loba atas berkata-kata yang sia-sia. Ini sifat hati. Kemudian apabila hati itu loba atas berkata-kata, maka lidah pun berperanan lah berkata-kata. Sebab apa? Sebab hatinya loba atas berkata-kata. Yang mana terdahulu didatangkan ayat Al-Quran, yang mana didatangkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan yang tersembang di atas muka di hari akhirat. Hak banyaknya adalah mari daripada kesalahan lidah. Mari daripada kesalahan lidah menyebabkan tersembang di hari akhirat. Maknanya kalau kira hak di dianya tegak molek lah, amalannya banyak juga, tetapi jadi tersembang. Kenapa? Kerana dosa-dosa yang terhasil daripada lidah
Terutama sekalinya dosa yang terhasil daripada lidah ni, dia berkait dengan kesalahan sesama anak Adam. Tu. Banyak berkait dengan kesalahan anak Adam. Jadi hak banyak tersembang dalam neraka kerana lidah. Sebab tu hadis terdahulu Nabi kata, siapa yang boleh jamin bagi aku, dia boleh jaga antara ni, boleh jaga lidah dan boleh jaga kemaluan, Nabi kata dia jamin syurga orang ni. Kalau boleh bagi jaminan ke Nabi, boleh jaga antara dua keng, antara kita kata lidah lah dan juga kemaluan, maka Nabi boleh bagi jaminan orang ni ada syurga. Pandai ni. Sebab apa? Sebab banyak kesalahan yang terhasil daripada lidah dan juga kemaluan. Sini mari daripada hati loba atas berkata-kata, maka banyak berkata-kata. Bila banyak je cakap, banyaklah tersalah. Yelah, kita cakap mula-mula ni beraluh lagi. Beraluh lagi. Sebab apa? Sebab baru balik dia kuliah. Baru balik dari masjid. Baru balik dari masjid. Balik dari masjid, jumpa lagu. Cakap beralu lah. Sebab apa? Sebab baru balik dari masjid. Baju semayang pun dak buka lagi. Dak buka baju semayang ni. Mana ni? Baju semayang pun ada tangan lagi. Cakap, molek jagalah ni. Dah cakap dia panjang. Panjang tunggu. Mana? Hak ni ujian besar kepada siapa ni? Kepada orang lelaki, pada orang perempuan sama je dah. Sama je. Orang lelaki ni kalau dia cakap banyak pun gitu juga. Cuma orang lelaki ni tak apa-apa nak berahi benda gitu. Camik-camik tak apa berahi. Tak camik. Cara orang tu tak apa berahi. Perempuan dia berahi. Perempuan mata dia liar. Pakar. Pergi pakar gitu. Orang lelaki pakar apa? Tu. Apa? Teliti. Kan macam beli-beli kan. Orang perempuan teliti, dia cermat, dia beralu. Macam ni. Orang lelaki ni ambil sudah lah Orang dah lah ramai main duduk tengok. Perempuan dia teliti, dia beralu. Nak beli tu dia tak ambil pakai ambil. Orang lelaki ni setakat asal ada. Dah tengok dah gapa-gapa. Dia teliti. Tapi orang lain pun teliti juga. Orang pun teliti juga. Tak payah telitilah orang tu. Kena. Dia sungguh. Kalau orang lelaki, kalau dia baik camik, baik cara orang, tak badan orang lelaki, mulut macam perempuan ni. Tengok. Orang lelaki pun dia kata gitu. Tak badan kau orang lelaki mulut macam mulut perempuan. Sebab apa dia kata gitu? Tak, orang perempuan dia tak besar tanggungjawab. Tak sama macam orang lelaki. Orang lelaki besar tanggungjawab. Tidak menyempurnakan tanggungjawab, beratlah. Orang lelaki sebab dia besar tanggungjawab. Orang perempuan tak besar tanggungjawab. Boleh jaga diri molek. Orang perempuan lah hak mudah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai ahli neraka ni orang perempuan. Tapi sebenarnya perempuan hak mudah ke syurga. Ke mana? Yang mudahlah dia akidah comel, semayang bang betul, kemudian keikhlasan betul lillahi ta'ala, dia jaga diri dia, maruah diri dia, jaga keluarga. Sudah dah. Ke mana? Orang perempuan pula dia banyak dia duduk di rumah, jadi tak banyak hal lah. Tapi sekarang ni duduk di rumah tapi halnya banyak. Sebab apa? Tu dalam telefon WhatsApp lah apalah. Seluruh dunia tahu belaka. Dunia tahu belaka orang pun. Duduknya di rumah. Suri rumah sepenuh masa. Tapi maklumat satu dunia ada di dia. Rumah tangga orang dia tahu. Lepas tu dia dalam tu. Dia biasa-biasa kalau benda gini kak. Kalau benda-benda hak dalam FB tu kan, hak rumah tangga. Perempuan hak banyak punyalah dia kutuk, dia maki, dia kutuk, dia maki. Ceritanya sebelah barunya dia dengar. Kan? Ni. Tu tak jaga waktu berat lah. Berat waktunya. Jadi bila banyak bercakap, dia banyak tersalah. Bila banyak tersalah, Nabi kata banyak dosa. Tapi masalah dosa pula dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam.
Dia dosa anak Adam ni kok. Lah, kena pergi minta maaf dengan tuang tu. Tak minta maaf. Tak minta maaf kok no. Akhirah lah. Akhirah. Kalau tak minta maaf dengan orang yang tersalah. Kita kalau salah dengan Allah, kita hadap Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ada kesalahan dengan anak Adam, kita nak hadap dengan Allah sebab kita berdosa tu kerana kita larang hukum Allah. Kita langgar larangan hukum Allah. Tapi larangan hukum Allah ni membabitkan kita buat salah dengan manusia. Dosa kita bukan dengan manusia, dosa kita dengan Allah. Dosa pahala ni kita dengan Allah. Manusia tak ada kaitan dosa pahala sama manusia. Tapi yang kita buat salah tu, hak larangan Allah tu berkait dengan manusia. Jadi sebelum nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, dosa kita dengan Allah ni, kita kena minta maaf dengan manusia. Dia mengumpat ni, abang apa ni? Langgar larangan Allah. Hak Tuhan larang dalam Quran, wala yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Quran yang larang, Allah yang jangan mengumpat. Mana bila kita mengumpat, salah kita dengan Allah. Tapi berkait dengan anak Adam. Sebelum kita nak minta ampun dengan Allah Ta'ala kerana dosa kita langgar larangan Allah jangan mengumpat tu, kita syarat dia kena jumpa ni dulu. Kena jumpa dengan manusia yang kita umpat dahulu. Minta maaf dengan mereka. Apabila kita minta maaf dengan orang yang kita umpat, orang yang umpat maafkan kita, adakah kita tidak perlu minta ampun Allah? Kita kena minta ampun dengan Allah. Sebab kita mengumpat tu, kita langgar larangan Allah. Kena minta ampun dengan Allah. Bukan hanya semata-mata seseorang maafkan, maka tak perlulah saya minta ampun. Tak boleh, kena minta ampun dengan Allah. Tetapi sebelum minta ampun Allah tu, kena cari orang dulu minta maaf. Dia kalau mazhab Syafi'i pula nak minta maaf ni pula kena minta maaf secara tafsil. Kena cerita satu-satu. Cuma kalau mazhab Maliki, dia tak syarat cerita satu-satu. Dia boleh minta maaf secara ijmal. Minta maaf lah ada tersalah kata apa-apa. Tu minta apa? Apa yang tersalah kata apa-apa tu, mazhab Maliki tak syarat kena hurah. Minta maaf secara ijma, secara borong boleh dah mazhab Maliki. Tu biasanya hari raya lah minta maaf gitu dah. Ke jumpa pasal jumpa masa beli ikan tu minta maaf gitu kau. Jumpa Mak Haji minta maaf Mak Haji deh salah-salah kata. Esok jumpa pula Mak Haji minta maaf Mak Haji salah-salah kata. Awak ni hari-hari minta maaf dengan saya, salah kata. Nak kata hari-hari ke? Dari mana? Tapi ada orang dia pasal dia gitu, jumpa minta maaf ada salah, padahal kita kira dia tak ada salah pun kita pun maknanya, tapi dia pasal gitu. Pasal minta maaf kalau ada salah. Kita kata salah apalah. Dia biasa ni nak ada salah ni, nak kata mengaku ni hak sebaya. Orang tua dengan orang muda dah cari orang muda tapi pasal jumpa minta maaf lah ada salah. Minta maaf lah ada salah. Hak ni hak tak ada salah ni pasal gini. Hak ada salah buat kerah je. Ada salah buat kerah je. Depan cakap baik, tak ada je budak dia tu siap. Tapi orang biasa duk ngaku salah ni biasa memang tak ada salah lah. Jadi mazhab Maliki ni dia memadailah minta maaf secara ijma', secara umum. Ialah kita benda hak sama-sama lama kini kita dak jaga. Sekarang ni bila mari tua-tua ni mari keinsafan. Ingat akhirah mari keinsafan. Jadi kita nak minta maaf orang ni, minta maaf cara ijma' mazhab Maliki lah. Minta maaf lah. Minta maaf tu. Kan macam pergi Mekah tu kan. Dia minta maaf. Air raya minta maaf. Gitu je lah. Tapi ni kita kena minta ampun dengan Allah pula. Minta ampun dengan Allah tu sentiasa. Kemudian kita nak minta ampun dengan Allah ni, kita kena cukupkan syarat taubah. Syarat taubahnya azam di hati tidak akan mengulangi. Kalau ya Allah ampuni dosa ya Allah, tapi mengumpat sentiasa, itu kal mustahzi'u bi rabbih, Nabi kata seperti mempermain-mainkan Allah Ta'ala pula. Sebab kita kena azam di hati tak akan mengulangi. Itu baru cukup rukun taubah.
Hak minta maaf, maka minta maaf sama-sama dah. Hak minta ampun dengan Allah, minta ampun sama-sama dah. Tapi di hati kita tu kena ada azam, tidak akan mengulangi. Kita ni perkara gini, nak jadi hati tu agak tu sikitnya, kita kena sentiasa duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis membaca Al-Quran, selebih-lebih zikir. Inilah akan boleh mengawal diri kita. Sebab tu kalau kita tak, ni biasalah orang hok jenis sentiasa belajar, satu ketika tu dia ada kekangan, memang tak boleh belajar. Dia kata lain, dia kata. Mana jagaan diri tu longgar. Tapi dia tak belajar ni. Mana ilmu ada dah, tapi jadi terhenti daripada majlis ilmu. Kerana lah sibuk lah apa ke. Dia kata lain dah. Hak nak jaga diri tu longgar. Ilmu ada tapi longgar. Tapi ilmu ada, tapi dia sentiasa melazimi majlis ilmu, majlis zikir, majlis peringatan ni. Jadi maknanya sungguh sikit. Jadi jagaan dia tu ketat sikit. Yelah kita ni lemah, tengok tu tengok ni, mari di hati nak keluar. Lepas tu kata kurangkan berkata-kata. Kurangkan berkata-kata, kurang cakap bukan tak bercakap, tapi jangan banyak. Banyak dilarang. Dan banyak dia akan jadi ada tambahan sama tu. Bila banyak berkata-kata. Cuma sekarang ni bukan mulut dah banyak berkata-kata. Lidah, bukan mulut, bukan lidah banyak berkata-kata. Jari pula banyak main peranan pula dah. Share tu. Tapi kita waktu tu dah pandai. Saya pun dah pandai. Baik dah pandai senang dah pandai. Ke pandai? Ada orang tua PKP punya pasar pandai dia. PKP punya pasar pandai. Lepas tu kau duk tengok semua dah. Macam-macam dia tu. Maklumat banyak tu, banyak ilmu apa? Ada dah ilmu, ada juga, tapi dia banyak capuk lain capuk lain. Jadi pandai kerana PKP. Belajar dengan cucu. Dah saya suka pula dah. Sekarang ni lidah tak berkata-kata sebab kita seorang di rumah. Tapi jari ni pula, dia jari ni semacam lidah juga. Hak lidah haram berkata-kata, jari haram tulis. Sama je. Lidah haram mengumpat, jari pun jangan tulis umpatan. Lidah jangan fitnah, jari pun jangan tulis perkara hak fitnah. Dia sama aje. Sebab qalam tulisan ni umpama lisan, umpama lidah. Sebab apa? Bila banyak tersalah pula berkait dengan anak Adam. Nabi kata nerakalah tempat layak baginya. Pada ketika hendak bercakap perkara yang sia-sia tidak berfaedah, hendaklah dipikirkan bahawa jika kita menyebut Allah Ta'ala, berzikir, berselawat, beristighfar, bertahlil, bertahmid, bertakdis, berdoa dan sebagainya, ganti dari perkataan yang tiada pada itu, kita akan mendapat untung yang sangat besar. Jadi nak berfikir ni lah. Nak berfikir ni, dia kata dia lah jalan dia antaranya adalah kita sentiasa melazimi majlis zikir, majlis ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.